kepada Persatuan Tanpa Lubang Jalan. Siapa Presiden dia, Syah? KJ KJ. Aku memang hangin tu ni musim-musim hujan kau tahu, lubang jalan tu menjadi 10 kali lagi bahaya kepada orang yang naik motor. Kau naik kereta paling kuat rim bengkok je bila langgar lubang menyurut bawah air tu kan. Kalau kau naik motor boleh jatuh. Kau tak tengok tu pakcik yang dekat depan Mid Valley tu meninggal jadinya. Jatuh lubang pasal tertutup dengan air tak nampak. Jadi kepada siapa-siapa yang berpatutan ataupun bertanggungjawab tu, geram betul aku. Mana buku kerja Sasha? Ni pun satu ni. Buat macam-macam. Lambat hantar buku kerja. Okey. Ni hari ni bawa kalkulator besar sikit pasal nak berkira ni. Bukan nak berkira, nak mengira. Saya tak jenis berkira. Saya okey je. Hari ni kita nak sembang pasal sifir lagi sekali. Ini kelas kira-kira Cikgu Mas'ud. Anda jangan lupa awak datang ni sebenarnya ke kelas kira-kira Cikgu Mas'ud. Jadi hari ni untuk kelas kira-kira kita ialah sifir maintenance untuk antara kereta yang tengah hot sekarang, iaitu Mitsubishi Xpander. Jadi dalam keadaan jalan Malaysia yang rabak ni, memanglah ramai orang suka duk beli kereta tinggi-tinggi sikit. Banjir-banjir pun bila sangkut tu bolehlah juga lagi berani nak cuba kan. Ni kereta rendah sekarang sangkut tak tahulah. Jadi Mitsubishi Xpander ni lama dah kita tunggu tau. Dia masuk pun lambat dan dia masuk pun sebagai satu produk yang kita kira premium lah untuk segmen B. Sebab harga ada 91,300 dan awak boleh tengok lah, kita ada link kat atas ni. Tengok dia punya video walk around dia kita buat. Tengok dalam dia memang kereta ni berasa mewah lah. Jadi mereka pun yang saya tengok duk baca komen lah kat kita punya video tu, memang mereka pun seronok tengok kenderaan tu mewah dengan gaya Mitsubishi. Dia punya shield tu dia panggil nama kan, dia punya reka bentuk tu nampak sesuai lah dengan image dia. Dan hari ni kita nak tengok dia punya maintenance dia pula, macam mana kereta ni boleh pakai ke tidak. Jadi sebenarnya sifir maintenance ni lah cerita dia. PMI lebih kurang tu je. Dalam semua kereta yang kita tengok, lebih kurang cost maintenance tu dalam 1,000 setahun lah. Basically untuk kereta mana pun yang kita pakai yang dalam range harga berpatutan lah mampu milik, iaitu dalam sekitar sampai RM100,000, dia punya maintenance dia lebih kurang 800, 900, 1,000 setahun. Macam itulah, lebih kurang, tak lari mana jauh sangat. Jadi macam mana pun lebih kurang RM80-90 sebulan kena letak tepi. Tapi sebenarnya benda ni mengikut cara macam mana syarikat kereta Atong lah. Jadi kita tengok untuk Mitsubishi ni, dia punya maintenance cost dia, saya nampak apa yang ada di sini selama tempoh 10 tahun campur dengan first service 1,000 km, ada 21 servis lah. Maksudnya untuk setiap tahun kita servis 2 kali, pasal jarak interval ataupun jarak antara servis ialah 10,000 km. Kita secara purata memandu lebih kurang dalam 20,000 km setahun. Jadi kita tengok untuk 10 tahun ada 20 servis campur first servis yang 1,000 km tu. Jadi dalam tempoh 21 servis tu, dalam 12 kali kos servis kita bawah daripada RM400. So bila bawah pada RM400 ni, selalunya bila kita nak servis kita tak komplain lah kan, campur dengan cuci ke apa semua, memang kereta keluar balik cantik dah. Bawa tak sampai RM400, okey, tiap-tiap 6 bulan bayar, tak ada hal, happy. Bila dia naik sikit kan, antara dia lepas pada RM400 tu, dia memang nanti dia dah jadi macam mahainya. Masa tu dia mula nak pergi cari pokok cherry ke apa semua. Dan untuk Mitsubishi Xpander ni ada 5 kali di mana servis tu berada antara RM500 sampai RM700, dan sebanyak 4 kali dalam tempoh 10 tahun ianya mengatasi harga RM700. Saya kira pecahan harga ni hampir random lah pada saya, di mana saya sendiri rasa kalau bawah pada RM400 hantar servis kereta rasa macam okey. Antara RM500 sampai RM700 tu kalau tak selalu sangat okey. Tapi kalau atas pada RM700 tu dah nak masuk RM1,000 ataupun RM1,000 lebih, dia mula tu jadilah kan, jadi semak kan, nak pi tu jadi semak. So kita tengok macam mana dalam tempoh 5 tahun pertama, kita tengok kebanyakan servis memang bawah pada RM400 lah. Cuma ada 3 masa di mana ianya lebih pada RM400, iaitu RM40,000, RM80,000 dan RM100,000 tu sendiri. Dan kita tak pelik lah pasal RM40,000 tu memang selalunya ialah major servis lah. 2 tahun sekali akan ada major servis. Setengah kereta 40, 60. Jadi kita tengok kat sini dia 40 dengan 80 lebih kurang harga dalam RM500 lebih. Tapi 60 ialah double whammy. 60,000 km 3 tahun, servis dia RM911. Di sini macam-macam benda dia tukar lah. Kalau awak tengok video kita sebelum ni yang mana kita buat tentang Honda City, kita tengok Honda macam mana dia boleh mengurangkan kos secara purata. Oil filter
dia tukar selang sekali. Maksudnya minyak hitam tukar tiap-tiap 10,000, tapi oil filter hanya tukar tiap-tiap 20,000 km. Dekat situ ada sikit penjimatan lah. Penjimatan tu bukannya banyak mana sangat pun. Oil filter dalam 3-40 ringgit saja. Tapi still dia membantulah mengurangkan cost tu bila kita tengok kan, punya cost structure dia. Dan untuk Mitsubishi oil filter dengan minyak hitam tukar tiap-tiap kali. Dan bila kita tengok yang mahal ni 60,000 km ni, dia tukar oil filter, transmission fluid, air cleaner, fuel filter, air filter aircon. So fuel filter dia 60,000 km. Whereas untuk Honda City yang minggu lepas kita tengok tahun ke-7 baru tukar. So dia punya kekerapan tukar fuel filter ni ada 1-2 kali, iaitu pada servis interval 60,000 dan 120,000 km dan juga 180,000 km. Maksudnya fuel filter tukar 3 tahun sekali. Itu satu kekerapan yang sangat berbeza lah daripada jenama Honda yang kita tengok minggu lepas. Fuel filter dia murah lagi yang Honda punya, 300 lebih. Yang ni lebih mahal tapi kena tukar lebih kerap. Benda-benda macam ni yang kadang-kadang tu menjadi isu kepada pembeli. Saya ingat dulu saya punya kawan ni, Sasha punya geng mereka lah ni kan. Saya punya kawan ni 2 adik-beradik. Seorang beli Toyota Hilux, seorang lagi pakai Mitsubishi Triton. Memang berasa dia punya cost maintenance tu nampak antara dua tu, walaupun dua-dua pick up. Kekerapan menukar benda-benda macam fuel filter, macam oil filter, harga benda macam tu, dia akan tambah-tambah lah kan over the years. Sebenarnya tak ada lah, bukan jadi isu besar mana pun saya rasa, sebab kalau you beli kereta RM91,000 nak letak sebulan RM100 untuk maintenance mestilah okey. Pasal minyak pun untuk bahan api pun seminggu 100, paling sikit pun kan sudah 400, tambah lagi 100 untuk maintenance, dah kira okey. Tapi cuma bila kita buat perbandingan nanti nampaklah kat mana kelebihan dan kekurangan. Bukan saya kata mahal ke apa, tidak. Mitsubishi ni macam saya cakap dalam tempoh 10 tahun sama aja. Dia bawah pada 10,000 ni pun sama. Kat sana Honda City tadi pun sama. Cuma dia punya spread, cara dia pecah belahkan harga tu, kita ni sebagai manusia ni, kita persepsi dia lah bila kita bayar murah tu syok lah. Itu je cerita dia kan. Minyak hitam tu memang kena tukar secara kerap kerana minyak hitam tu lah satu-satunya benda yang melindungi enjin kita daripada geseran. Jadi tiap-tiap kali kita start enjin tu bergerak. Kalau kita pernah buka enjin, dia antara piston dengan silinder wall tu ketat. Kalau kita nak tolak dengan tangan pun susah, betul-betul ketat. Dengannya ada minyak tu, dia membantulah untuk mengurangkan geseran. Dan kalau tak tukar, bukan masalah minyak tu rosak. Minyak tak rosak. Selalunya dia punya dalam minyak tu serpihan besi yang dikikis oleh enjin tu sendiri akan masuk dalam minyak. Dan bila dia masuk dalam minyak, oil filter dia boleh filter. Tapi ada yang terus berjalan lah masuk ke dalam, dia akan menyebabkan bercala lah kita punya enjin tu. Jadi itu pasal minyak hitam juga di negeri yang panas macam Malaysia ni, dia akan cepat rosak lah sebab ada faktor suhu. Minyak hitam ni dia kena duduk dalam temperature band. Kalau duduk tak berapa panas, dia cantik lah. Tapi di Malaysia ni selalunya minyak hitam 10,000 km kena tukar lah. Jadi itu dia, saya nak habang kata servis untuk Mitsubishi Xpander ni. Kalau anda berminat untuk membeli Mitsubishi Xpander, anda kena tahulah dia punya maintenance dia macam mana. Dia ada spike. Mitsubishi ni dia ada macam spike 2-3 kali, yang tu yang mungkin buat kita tengok rasa terkejut kan. 900, 500 lebih, 600, dia ada beberapa spike macam tu. Ni yang akan membuatkan kita tengok dan rasa tapi kalau kita kira 10 tahun sama aja. Jadi ada apa-apa soalan? Adakah Mitsubishi Xpander ni untuk segmen dia tu berbaloi ke tak berbaloi dia punya servis? Saya rasa sama aja dia punya servis. Macam kita tengok tadi pun, kalau bandingkan dengan Honda tu, penyudahnya bila kita kira 10 tahun, maintenance cost dia sama aja. Tapi dalam tempoh 5 tahun pertama, saya nampak macam ada tinggi sikit lah kalau berbandingkan dengan servis untuk Honda tadi tu. Tapi mungkin bila kita spread out 10 tahun, macam kalau dia tinggi sikit kat sini, kat sana dia rendah sikit lah. So itu je. Maksudnya kalau dalam tempoh 10 tahun takkan rasa apa-apa beza. Tapi yang Honda tu 5 tahun pertama memang syok pasal ada 5 kali dia bagi free labor. Jadi itu beza lah. Itu dia beza dah. Berbaloi tu tetap berbaloi, saya rasa lebih kurang dalam RM100 sebulan juga untuk maintenance. Okey, dah apa lagi? Okey. Kalau awak dah tengok sampai habis, maksudnya ada manfaat kot kan video ni. Kalau ada manfaat, tolong share, tolong like, kongsi dan kawan-kawan, dan subscribe. Okeylah, tolong kita nak capai 200,000 pula. Tolong bagi dapat 200,000, nanti saya suruh Sasha bagi arus buat lucky draw. Okey? Jumpa lagi.